2286 hadis, banyak. Jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dan Anas bin Malik, nama asalnya adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam Al-Ansari Al-Khazraji, dan ia merupakan pembantu kepada Rasulullah SAW. Ibunya bernama Ummu Sulaim bin Malhan. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Anas bin Malik, ya Allah, limpahkanlah rezeki dan zuriat kepada Anas bin Malik. Nabi doakan kepada Anas bin Malik, sehingga kan waktu beliau mati, Anas bin Malik mati umur 93 tahun. Bahaya umur Dr. Mahathir. 93 tahun. Rezeki, umur panjang, rezeki ayah dan ibu-ibu sekalian. Rezeki apa? Rezeki untuk kita tambahkan lagi keimanan, untuk kita tambahkan lagi amal ibadah. Umur pendek tu rezeki tak? Rezeki juga. Tetapi Allah lebih mengetahui, dia umur pendek, dia mati mungkin amalan dia dah cukup, dan amalan dia bersedia untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana Anas bin Malik dia mati, wafatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ia memiliki satu kebun yang sangat luas, dan kebun itu merupakan rezeki yang luas yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kata Nabi, barang siapa yang ada 3 perkara ini pada diri dia, nescaya ia akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Kemanisan iman. Ada 3 perkara ni, kata Nabi, dia akan mendapat kemanisan iman. Orang ni dah beriman belum? Dah beriman. Kita beriman tak? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat. Kita beriman. Dan iman itu kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tak? Iman. Dia semayang tak? Semayang. Jaga semayang, puasa, bila mai puasa, dia beriman. Ada juga orang yang beriman tapi tak puasa. Betul? Ada juga yang beriman tapi tak semayang. Dan bagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada 3 perkara ni, kata Nabi, dia akan mendapat halawatul iman. Apa halawatul iman? Kemanisan iman. Kemanisan iman. Ayak tak bubuh gula, tawak. Bubuh gula jadi tawar, jadi manis, sedap diminum, boleh berulang pula. Itu manisnya ayak. Kalau ayak tawak, kita minum sekali, mungkin sekali lagi lepas 2 jam pula baru minum, sebab tak manis. Kadang-kadang tak manis, tambah gula bagi banyak sampai kencing manis. Tak boleh pula. Tak boleh pula, mudarat pula. Halawatul iman, kemanisan, penambahan kepada iman itu, bila mana dia lakukan amal ibadah, dia berasa seronok dengan amal ibadah itu. Itu kemanisan iman. Bila mana dia semayang, dia berasa dia nak semayang lagi. Dia sayang kalau dia tak semayang. Bila mana dia semayang, dia berasa bila dia semayang tu tidak ada tempat lain lagi yang dia perlu sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia baca Quran, dia berasa tak cemuh dengan baca Quran. Dia berasa rugi kalau sehari dia tak baca Quran. Ini kemanisan iman. Syurga tu, tuan-tuan, banyak tingkatannya. Ada syurga Firdaus, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Naim. Orang yang rajin puasa akan masuk syurga melalui pintu yang telah disediakan. Orang yang rajin sedekah, dia akan masuk ke dalam syurga dalam pintu yang telah disediakan. Itu tingkatan-tingkatan dalam syurga. Tingkatan iman pun macam tu. Kalau hari ni kita duduk semayang, kita bangun malam, kita baca Quran, kita buat amal ibadah, masih lagi timbul perasaan boring, itu bermakna kita hanya mempunyai iman. Kita belum mendapat halawatul iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, kalau umur 40 masih tidak merasai halawatul iman, itu rugi nama orang. Itu rugi, kehidupan yang rugi. Kalau umur
umur 50 masih tak lagi merasai kemanisan iman. Dia tak berasa lagi nak baca Quran. Dia baca Quran jarang-jarang. Dia tak berasa seronok bila baca Quran. Padahal tuan-tuan, kalau baca Quran, kita duduk 5 minit berasa serupa dengan setengah jam. Duduk kedai kopi setengah jam berasa serupa dengan 5 minit. Lain. Nampak tak? Bila kita buat amal ibadah itu benar-benar mempunyai halawatul iman, kita akan merasakan masa itu pun bermanfaat. Sebab tu Allah pernah bersumpah dengan wal asri. Sebab demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Bila masa itu digunakan untuk kepada kebaikan, ia akan membuahkan hasil yang sangat baik. Sangat baik. Hasil itu kalau tak dapat di dunia, akan tersedia di akhirat kelak. Tuan-tuan, maksudnya hari ni ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, apa yang kita buat di muka bumi ni, kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat segala amal kebaikan, perkara itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Allah akan gantikan di dunia. Kalau tidak dapat di dunia, Allah akan gantikan di akhirat. Ini kepercayaan kita. Ini iman kita. Bila mana dia merasai imannya itu dah ada, bila ditambahkan dengan halawatul iman, dia tidak kisah dengan keadaan banyak mana pahala yang Allah nak bagi. Orang kaya, dia ada duit, dia sedekah ke orang, dia tak kira banyak mana dia nak dapat balik, dia sedekah ya. Kalau orang susah, dia nak sedekah tu dia duk fikir 3-4 kali. Tapi bila mana timbulnya perasaan ikhlas dalam diri dia, dia tak kisah banyak mana dia nak dapat balik, banyak mana dia nak bagi. Dia tak kisah dah benda tu. Sebab halawatul iman dah menguasai kehidupan dah. Dan ini nampak tak ni? Jelas tak? Ini halawatul iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi, perkara yang pertama yang boleh mendapat kemanisan iman itu adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain, dan keduanya. Semua utamakan Allah. Semua utamakan Allah. Kalau masih lagi dia duk kata dia dapat bantuan sara hidup, duit BRIM lah dulu kita duk kata famous dengan BRIM. Untung ada kerajaan ni. Itu dia tidak meletakkan kepada Allah dan Rasul, itu belum tentu mendapat kemanisan iman. Kalau orang yang mempunyai kemanisan iman, dia mengatakan alhamdulillah, ini rezeki daripada Allah. Beza tak? Beza tak ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian? Pasal pekat blur tengah pun duk berasa serupa dengan kau duk depan ni semua dah mempunyai halawatul iman. Kita duk cerita halawatul apa ustaz? Duk cerita halawatul iman. Kami bukan halawatul iman, kami masin iman pun kami dah rasa. Kami bukan kemanisan iman, kami masin iman pun kami dah rasa. Tuan, ayah dan ibu-ibu sekalian, kalau hari ini kita baru mempunyai iman, kita kena top up dengan kemanisan iman. Macam kereta lah, keluar daripada kedai sampai di rumah nak kena bubuh tinted, nak kena make up, itu top up itu top up ini. Iman perlu di top up. Tuan, Allah jadikan kepada kita solat sehari semalam 5 waktu, betul? Solat sehari semalam 5 waktu. Kita bangun subuh, bangun awal lah 5:30 lah kata. 5:30 bangkit, mandi, zikir, baca Quran apa semua, sat duduk relax sat sebelum tunggu subuh. Masuk sembahyang subuh, orang azan subuh, kita pun bangun sembahyang solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh. Tuan-tuan, solat sunat sebelum subuh, tolong, bila saya pernah ceritakan solat sunat sebelum subuh, tak pasti di sini ke di mana. Solat sunat sebelum subuh, bila rakaat pertama baca Fatihah, selepas baca Fatihah alam nasyrah. Dan rakaat kedua Fatihah dan alam tarokai. Ini buat alam nasyrah dengan alam tarokai. Barang siapa yang ada masalah, insya-Allah Allah mudahkan masalah. Barang siapa yang ada penyakit, insya-Allah Allah sembuhkan penyakitnya. Kan? Ini 2 rakaat sebelum subuh kita sembahyang. Ini cuba jangan tinggal. Cuba buat. Sehingga kan Nabi SAW bila tertinggal solat sunat sebelum subuh, Nabi qada. Kita bukan tinggal solat sunat sebelum subuh, tinggal sembahyang subuh tu. Tak qada pula tu. Kita ni dah lah. Dululah muda-muda dulu. Lah ni tua-tua ustaz, tua-tua ni saya dah tak tinggal dah sembahyang ustaz. Saya sembahyang penuh full ustaz. Tak masuk waktu lagi pun saya sembahyang dah. Betul?
Solat sunat sebelum subuh. Allah jadikan subuh. Saya nak ajak ayah-ayah dan ibu-ibu boleh berfikir. Kalau tak boleh fikir, boleh tak boleh bawa benda ni, angkat tangan tanya. Tak ada masalah. Allah jadikan subuh, kita semayang. Allah gerakkan hati kita untuk penambahan kepada iman. Penambahan kepada iman, perbaiki kepada iman. Sebab semalam dah tidur. Kalau tidur, sebelum tidur baca al-mulk, sebelum tidur baca zikir, sebelum tidur baca Quran, sebelum tidur tu ingat pada Allah, baca doa sebelum tidur. Alhamdulillah, dia dipelihara oleh malaikat ataupun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia tengah tidur tu. Dia tidur, barang-barang dia duduk kat luar. Kereta dia, motor dia duduk dekat luar, tak ada pun orang curi. Allah pelihara dah. Tak ada pun orang ambil barang-barang dah yang duduk kat luar. Padahal boleh ambil tak? Boleh ambil. Kadang-kadang dia naik kereta, dia tinggal kunci kereta dekat luar, orang boleh main buka kunci kereta tu, boleh jalan ambil kereta kita macam tu saja. Tapi Allah pelihara orang ni. Tak baca doa pun Allah pelihara. Tak baca surah Al-Mulk pun Allah pelihara. Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara kita waktu subuh. Allah gerakkan hati kita. Semalam kita dah tidur, bangkit pagi. Hei manusia, ingat balik pada aku. Allazina yazkurunallah. Ingat balik pada aku. Bangun subuh, ingat balik. Ingat balik kita semayang, sujud, rukuk, angkat tangan, doa, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta ampun dengan Allah. Habis semayang, baca Quran pula. Ini pagi tadilah. Habis semayang, baca Quran pula. Habis baca Quran, kalau kerja, pergi kerja lah. Kan, kalau kerja, pergi kerja. Kalau tak kerja, duduk di rumah. Duduk di rumah daripada pukul 8 sampai pukul 1. Sampai nak masuk Zuhur. Macam-macam kita buat. Ada pahala, ada dosa. Betul? Ada pahala, ada dosa. Itu tanya diri sendiri. Buat dosa apa, buat pahala apa, tanya diri sendiri. Kalau baca Quran, Alhamdulillah. Ada orang yang bangkit-bangkit pagi hari ni nak pergi makan nasi tu dekat Sungai tu. Contoh, bangkit-bangkit pagi nak makan nasi dekat Sungai tu. Apa dengan kat Penang tak ada nasi? Kat Penang ni orang tak makan nasi, orang semua makan roti, nasi dekat Sungai saja. Contoh. Nak pergi ke Sungai tu ambil masa lebih kurang 2 jam ke 3 jam. Bukankah 2 jam ke 3 jam tu boleh isi dengan masa-masa lapang, dengan untuk ta'abudkan diri pada Allah? Bukan salah nak makan nasi, makanlah. Makanlah. Tak ada masalah, makanlah. Tapi pastikan masa itu diisi untuk mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 8 sampai pukul 1. Macam-macam kita buat, menyebabkan waktu tu iman kita makin turun. Kalau makin bertambah, Alhamdulillah, makin bertambah. Masuk Zuhur, kalau menurun pukul 8 sampai pukul 9 tu, kalau orang yang imannya masih terjaga, dia akan solat sunat duha. Nampak? Kalau imannya masih terjaga, iman subuh pagi tadi ni masih terjaga, solat duha dia akan buat. Sebab waktu duha panjang. Pukul 8 lah kita kata kasar lah, pukul 8 sampai pukul 12 lah. Panjang tak? Mana ada waktu panjang macam tu? 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Kan subuh sampai ke Zuhur pun panjang jugalah. Duha sangat yang panjang, waktu yang sangat panjang. Semayang pula 2 rakaat saja. Doa pula pendek. Allahumma inna duha duhauka, al-baha-bahauka, al-jama-jamaluka, wal-quwata quwatuka, wal-qudrata qudratuka, wal-ismata ismatuka. Allahumma in kana fi rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Ini doa-doa. Kalau doa, Alhamdulillah. Mai doa, Allah jetik lagi sekali. Hei manusia, allazina yazkuru, ingat balik pada aku. Kalau kita kerja, kita sibuk pagi tadi ni dengan kerja macam-macam, putus setiap kertas lah, jumpa klien lah, itulah, inilah. Sibuk. Hei manusia, ingat balik kepada aku. Allah jadikan Zuhur supaya kita teringat balik. Waktu ini kita boleh test, tengok iman kita ni sikit ke banyak. Kalau iman kita banyak, dia dengar saja waktu orang azan, dia akan terus melaksanakan solat itu. Sebab iman dia makin tinggi, tengah tinggi waktu tu. Tapi kalau waktu tu imannya tidak ada, kurang, dah menurun waktu tu, dia nanti kata, nanti selalu lah, Zuhur kan panjang, sekejap pukul 3 lah semayang. Itu kita kena cek. Nampak tak? Jelas tak? Pukul 1 sampai pukul 4 tengah hari. Tengah hari ni tuan-tuan,
Allahu Akbar. Quran confirm tak baca dah. Quran confirm tak baca dah. Takut-takut semayang solat zuhur itu, semayang ba'diyah tu kita tak buat dah. Sebab waktu tu tempat ataupun masa menguji keimanan kita. Keimanan kita. Kalau orang yang iman dia mempunyai halawatul iman, dia dengar saja azan dan tak masuk lagi orang azan. Orang tak azan lagi, 10 minit sebelum masuk waktu azan dia dah dekat masjid. Dia dah bersiap sedia. Dia yang tunggu waktu solat, bukan solat tunggu dah. Dan dia dengar azan tapi sat lagi lah semayang. Ada tak lagi, sampai tak lagi, hidayah dah ada, sampai dah. Tapi dia tak buat. Dia kata nanti sat dulu. Dia duk berasa kontrol dunia ni, dia yang kontrol. Dia lupa dunia ni yang Allah yang kontrol. Allah yang wujudkan satu galaksi masa kepada manusia untuk tetapkan kehidupan, untuk aturkan kehidupan. Ini yang banyak orang yang salah. Orang ambil benda ni ambil mudah. Dia duk berasa serupa dengan tak apalah, yang penting aku semayang. Itu selesaikan tanggungjawab, bukan selesaikan ta'abud ataupun hamba kepada Allah. Serupa dengan suami dengan isteri lah. Dia ada isteri, dia bagi makan, dia bagi nafkah, dia selesaikan tanggungjawab. Tapi dia tidak menghargai isteri dia. Jalan tak pegang tangan. Dia kata nak pegang tangan apa, bini saya jalan lagi laju pada saya tak larat naik jalan. Kan? Dia tidak menghargai isteri dia. Dia cuma selesaikan tanggungjawab kepada isteri dia. Ini beza. Ini beza. Selesaikan tanggungjawab sebagai suami, selesai. Tetapi dia tidak suburkan kasih sayang dalam rumah tangga. Dia tak suburkan kasih sayang tu. Dan dia memerlukan isteri dia bila dia perlu. Itu selesaikan tanggungjawab. Sama juga kita. Kita selesaikan tanggungjawab semayang-semayang lah. Selesaikan tanggungjawab. Tetapi kita lupa untuk ta'abudkan diri kepada Allah. Apa ta'abud? Perhambakan diri kepada Allah. Angkat tangan doa. Ya Allah, aku ni hamba, ya Allah. Ya Allah, aku ni hamba, banyak dosa, ya Allah. Kalau kau tak ampun dosa aku, siapa nak ampun dosa aku, ya Allah? Dan aku mati nanti, mati nak masuk ke mana? Itu hamba. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Jangan tunggu Allah minta dengan kita. Yang hebatnya kita baca dalam semayang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami perhambakan diri. Ni dalam hati ni duk sebut hambakan diri. Hambakan diri. Lepas semayang dia hilang semua tu, dia jadi sifat ego sombong, dia masuk balik. Semua aku dia timbul. Kalau dalam kitab, dalam bicara tasawuf, dia mengatakan ada satu maqam, nama dia maqam keakuan. Aku yang buat ni. Aku. Semua aku. Ni kereta aku lah. Dia lupa haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah bagi pinjam kepada dia. Dia tak lapik dengan Alhamdulillah. Kalau orang ada kemanisan iman, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah Allah bagi. Sihat tak? Alhamdulillah Allah bagi sihat. Ada orang yang tanya, sihat tak? Sihat. Duk gantung dengan ubat. Lupa kata Alhamdulillah. Benda tu kecil saja. Benda tu simple saja. Tapi bila dihuraikan benda ni, tuan-tuan, Allah, inilah yang kita nampak kadang-kadang dosa yang kita tak nampak. Nampak tak? Dosa yang kita tak nampak. Kita bukan pergi berzina, kita bukan kata ke orang, kita duduk diam. Ini dosa yang kita tak nampak, yang kita mengatakan Iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Dalam sebuah hadis qudsi, bila mana kita baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, dalam hadis itu mengatakan bila mana hamba-Ku mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bertanya pula, pertolongan jenis apa yang kamu nak? Nampak kasih sayang Allah. Hampa ni duk minta tolong, hampa nak tolong jenis mana aku boleh tolong? Itu pertanyaan Allah. Itu pertanyaan Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah sayangkan kepada kita. Nak pertolongan jenis mana? Mintalah dengan Allah. Bukan minta kat kerajaan. Kerajaan hanya menguruskan negara. Yang menguruskan bumi ni adalah Allah. Dan ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana sampai waktu solat asar, waktu tu Allah jentik lagi sekali. Waktu tu kita boleh cek balik iman kita. Sikit ke banyak?
Kalau iman kita tu tebal, kalau kita mempunyai halawatul iman, lepas daripada asar itu, kita telah buat persediaan untuk peralihan hari. Nampak tak peralihan hari? Asar ke maghrib kan tukar hari. Peralihan hari. Dan kita bersedia untuk maghrib sekali lagi aku akan jadi lebih baik daripada maghrib kemarin. Nampak tak? Kadang-kadang dia duduk berasa serupa dengan satgi maghrib lagi. Maghrib biasa. Biasa satgi pergi surau, balik surau. Satgi orang azan isyak lagi pergi pula, lepas tu balik pula, boleh menyembang. Dia jadikan itu sebagai rutin harian. Salah tak? Tak salah. Dia jadikan rutin harian, tak salah. Tetapi dia perlu tambahkan kepada halawatul iman. Rutin harian itu dengan sebab tujuan untuk ta'budkan diri ataupun perhambakan diri kepada Allah. Barulah dia jadi orang yang soleh. Nampak? Barulah dia jadi orang yang soleh. Tak ada orang yang minta, ya Allah jadikan anakku sebagai anak yang baik. Dia mesti akan letakkan, ya Allah jadikan anakku sebagai anak yang soleh. Sebab soleh ni dia merangkumi keseluruhan perkara-perkara kebaikan yang kita buat. Dalam Quran dia ada khair, dia ada tayyib. Tayyib bermula dengan tayyib, bermula dengan tayyib. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hei manusia, makanlah kamu di muka bumi ini, makanlah apa yang kamu ada, makanlah, tetapi kamu carikan halalan tayyiban. Yang halal lagi baik. Baik itu baik untuk fizikal, baik untuk rohani. Baik, cari yang baik. Dan bila mana kita ada berusaha untuk lakukan kebaikan, dia akan bawa kepada khair. Khair. Apa khair? Lebih baik. Lebih baik. Macam kita menega lah. Contoh kita menega lah hari ni. Takkan hari ni untung 50, besok pun 50. 20 tahun menega tiap-tiap hari untung 50. Pasti kita akan upgrade. Hari ni 50, esok 70. Akan naik. Takkan kita menega hari ni untung 50, besok rugi 30, besok rugi 50. Dah. Orang akan berhenti menega macam tu. Sebab dia tak nampak hasilnya. Ini hasil bila kita beribadah kepada Allah. Dia mengatakan bahawasanya apa yang dia buat ni menghasilkan dia membawakan kepada lebih baik daripada baik kepada lebih baik, daripada tayyib kepada khair. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kamu ni adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kamu ni sebaik-baik umat, tidak ada orang Islam yang melakukan kejahatan. Tidak ada orang yang beriman dia ingin nak melakukan kejahatan kepada siapa-siapa pun kalau dia benar-benar beriman. Sebab amal semua orang boleh buat. Amal orang Cina lebih banyak bagi sedekah daripada kita. Orang Hindu lagi banyak bagi sedekah daripada kita. Lagi banyak buat kebajikan daripada kita. Kita bagi juga, tapi RM1, RM2, RM5, paling banyak pun RM5 lah. Contoh, paling banyak pun RM5. RM5 tu pun dia nak bubuh dalam tabung pun tarik 3-4 kali. Betul ke aku nak bagi ni RM5 saja. Itu kalau nak kira amal orang yang bukan Islam, lagi banyak amal dia. Tapi belum tentu amal itu dikategori sebagai amal soleh ataupun amal salah. Jelas? Saya pun tak berapa nak boleh lama hari ni. Kita habis baca hadis ni, kita habis hurai ni dalam 10.30 kita berhenti boleh kot no. Datuk boleh kot no. Ke 10.30 kita berhenti no. Baik. Khair lebih baik daripada hari ni. Contoh, bila dia mempunyai halawatul iman, dia akan cari